Hari ni aku tunjuk macam mana nak masukkan data questionnaire ke dalam SPSS. Untuk yang aku tunjuk ni aku dah listkan semua siap, tapi aku akan tunjukkan balik lah. Okay, masuk kepada variable view first. And then ini adalah gambaran daripada survey yang kita buat. Contohlah kita ada 3 bahagian untuk survey kita. Bahagian pertama selalunya demografi. Bahagian kedua untuk soalan berkaitan yang pemboleh ubah nombor 1. And then bahagian ketiga untuk pemboleh ubah nombor 3. Contoh kat sini aku ambil anxiety dengan stress. Jadi untuk bahagian 1, kita letak ID untuk yang nombor 1. ID ni ialah respondent. Nanti kalau dekat data view, ID ialah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Merangkumi nama bilangan responden tu. Kalau kita ada 30 responden, so ID akan ada 30 barisan nanti. Akan ada 30. And then tak perlu buat apa-apa untuk ID. And then katakanlah line kedua ni dekat survey kita letak gender. So dekat sini kita letak gender. And then apa kita kena buat? Kena tukar dekat value macam biasa. Value yang first kita letak nombor 1, label kita letak lelaki, and then kita tekan add. Lepas tu letak nombor 2 untuk value, and then label letak perempuan, and then kita add. Okay. Lepas tu kita masuk kepada bahagian soalan. Contohlah katakan kita buat bahagian B, soalan berkenaan dengan kita nak kaji anxiety. So dekat situ kita buat 7 soalan. So dalam SPSS pun letak 7 anxiety macam ni, anxiety 1 sampai anxiety 7. And then tukar dekat value juga. Masukkan value, bukan tukarlah, masukkan. Value yang kita akan masukkan ni adalah value untuk skala yang kita letak. Contoh kat sini value kita letak 1, label kita letak tidak setuju. Kalau dalam survey kita letak tak setuju lah, nombor 1. Lepas tu kita buat nombor 2 pula untuk value, and then label kurang setuju, dan value nombor 3 untuk setuju. Kalau dekat kita punya survey ada 5 skala, so kita letaklah 5 macam tu lah. Okay, settle bahagian B. Kita dah letak dia punya jumlah soalan, and then dia punya value. Lepas tu kita masuk pula untuk bahagian C. Kalau kita nak ukur stress kat sini, katakanlah stress pada 7 soalan, so buat benda yang sama je dekat sini. And then tak perlu pun tulis banyak-banyak kali sebab kita boleh copy and paste je. So daripada atas ni kita copy paste saja. Ini untuk anxiety dan stress. Katakanlah kalau kita buat yang variable kedua tu pencapaian akademik ke CGPA ke, so gunakan langkah yang samalah. Misalnya kalau yang pembahagian yang ketiga kita tu tak gunakan soalan, just guna CGPA, so kita just tulis CGPA saja, and then masukkan dekat data view. Okey, ini lengkap untuk soalan survey. And then kita masuk ke data view. So data view akan jadi macam ni. Ini ID akan ada kat sini. ID ni merangkumi kita punya responden. So katakanlah kita ada 30, so akan ada 30 responden kita sampailah bawah. Gender tadi macam kita dah letak kan, kita letak nombor 1 and then nombor 2. Nombor 1 lelaki, so nombor 2 perempuan. So gender ni kita je letak je nanti. Contoh nampak nombor 11, and then kita letak nombor 2. So automatik dia akan jadi perempuan. Ini kita cuma letak nombor balik je lah. Sama juga macam yang soalan-soalan ni, anxiety dan stress ni, kita kena letak balik satu-satu berdasarkan jawapan dekat survey tu. Contoh anxiety soalan 1, lelaki dia letak tidak setuju. Tidak setuju dia ada nombor 1, so kita letak nombor 1. Anxiety nombor 2 dia letak tidak setuju, kurang setuju, so kita letak sampailah habis. Kalau 30 responden, 30 orang responden lah kita perlu senaraikan apa jawapan yang dia bagi dekat survey tu. Alright, itu untuk data view. Okay, bila dah siap data view, untuk langkah yang pertama adalah kita nak tengok reliability ataupun ketekalan dalaman, keboleh percayaan macam tu lah. Okay, macam mana kita nak tengok reliability? First kita ambil analyze, and then kita ambil scale, and then tekan reliability analysis. So apa kita nak buat? Kita masukkan nilai anxiety ke dalam item. Okay. Bila dah masukkan nilai anxiety ke dalam item, tekan statistik.
and then tekan item, scale if item deleted, and then tekan correlation, then continue. Make sure model dia alpha, tekan OK. So dekat sini dia akan bagi nilai ketekalan dia, reliability dia. Apa yang kita akan tengok dekat sini, converge alpha. Ya Allah, susahnya nak sebut. So kita tengok dekat nilai converge ni. So sekiranya biasanya nilai converge alpha ni yang sesuai di antara perpuluhan 60 hingga perpuluhan 70. Inilah angka yang kita nak lah, angka yang normal. So kita tengok reliability dekat sini. Contoh dekat sini dapat perpuluhan 886. Bermakna nilai reliability adalah tinggi. Kita tengok converge alpha, perpuluhan dia ialah 0.886. So bermakna nilai ketekalan dia adalah tinggi. Kita boleh cakap yang nilai ketekalan dia adalah tinggi disebabkan nilai converge alpha lebih daripada perpuluhan 70. And then boleh juga kalau kita nak kurangkan, ini yang selainnya, kalau katakanlah nilai alpha converge tadi rendah, and then kita nak tinggikan dia, so kita boleh delete item ni. So macam mana kita delete, kita tengok dekat sini. Katakanlah kita delete nombor 7, so dia punya ketekalan akan jadi banyak ni, perpuluhan 0.9. So kalau kita delete nombor 1, dia punya ketekalan reliability akan jadi 0.839. So itu kalau nilai alpha converge tu rendah lah. Kalau tinggi tak payah. Alright, okay, dah tengok reliability untuk anxiety. So ulang kaedah yang sama untuk tengok stress pula, berapa banyak dia punya reliability dia. Kaedah yang digunakan adalah sama juga, analyze, scale, reliability analysis. Okay, kaedah dia sama juga. Tekan reset, and then masukkan stress ke dalam nilai item, and then tekan OK. Kita masukkan ke dalam nilai item, statistic, item, scale if item deleted, correlation, and then continue. Make sure nilai model alpha, and then tekan OK. So dekat sini dia akan bagi reliability bagi stress pula. So kita tengok converge alpha dia perpuluhan 331. Jadi bermakna nilai reliability ni mempunyai ketekalan yang rendah disebabkan dia kurang daripada perpuluhan 60 hingga perpuluhan 70. Okey, lepas kita dah tengok reliability, so kita nak tengok pula macam mana kita nak kira skor antara anxiety dan stress. Ini untuk contoh ni lah, kalau korang punya survey, kalau korang buat macam co-curriculum dengan CGPA ke, so buat benda yang sama je lah. And then untuk kira skor, pertama kita ambil transform, dan tekan compute variable. So dia naik macam ni. Kita fokus dekat target variable. Letakkan dekat sini total underscore anxiety. Alright, macam ni. So pindahkan anxiety ni dekat numeric expression. Cara pindahan dia, anxiety masukkan, and then tekan tambah ni, masukkan pula anxiety 2, masukkan, tambah 3 sampailah ke anxiety 7. Alright, dah jadi macam ni. So dah siap masukkan, just tekan OK. Masuk semula kepada data view tadi, and then kita boleh nampak dekat hujung dia ada bagi total anxiety. Ini adalah total score bagi anxiety. So kebanyakan daripada survey selalu kita akan tengok total anxiety, total score lah.
Dan then ada juga yang tengok total mean. So kita tengok dulu total score. Ini dia bagi setiap responden tu dia total score dia untuk anxiety. Okay, itu untuk total score anxiety. And then kita tukar pula kepada total score stress. Gunakan kaedah yang sama. Compute variable. Reset. And then masuk dekat target variable. Total stress. Dan masukkan benda yang sama. Stress, pindahkan. Ambil plus. Pindahkan. Okay, dapat macam tu. Tekan OK. Macam ni kan. Okay, tak payah layan yang ni. Masuk kepada data view. Okay, dan boleh tengok. Akan keluar total stress di hujung data view. So, kita dapat nilai total score untuk anxiety dan juga stress. Bagi 7 soalan anxiety dan juga 7 soalan stress. So, lepas kita kira total score, kita nak tengok pula dia punya anxiety, ya Allah. Kita nak tengok pula dia punya mean, total mean. So, macam mana nak tengok total mean? Gunakan kaedah yang sama juga. Transform, compute variable. Okay, dah jadi macam ni kan. Okay, kita reset dulu. Set. Masukkan mean. Anxiety. Okay. Buat benda yang sama. Pindahkan. Tambah. Alright. Bila jadi macam ni, kita kena buat something dekat sini. Kita letak column. Okay, macam tu. And then kita bahagikan kepada jumlah sampel kita. So, soalan kita ada, jumlah soalan ada 7. Bahagikan dengan 7. Okay, jadi macam tu. And then tekan OK. Ini macam formula mean lah. Tambah semua. And then bahagi dengan total sampel. Okay. Masuk kepada data view. Okay, bila dah masuk kepada data view balik, boleh tengok dekat hujung. Hujung sekali data view, dia akan bagi mean anxiety. And then buat benda yang sama untuk mean stress. Reset. Mean stress. Okay. And then masukkan nilai stress. Stress. Tambah. Masukkan. Tambah. Masukkan. Alright. Bila jadi macam tu, macam biasa, kita buat kolom. And then ambil yang ni bahagi kepada 7. Merangkumi 7 soalan. Tekan OK. Then kita masuk kepada data view. So, bila kita masuk kepada data view, dia akan bagi mean stress dekat hujung sekali. So, kita akan dah dapat total score untuk anxiety dan stress dan juga total mean untuk anxiety dan stress. Okey, seterusnya kita dah tengok total stress, anxiety dan juga mean, total mean. Lepas tu kita nak tengok normality pula. Okey, untuk tengok normality, ambil analyze, and then descriptive statistic, and then lepas tu ambil explore. Okay, dia keluar table macam ni. Masukkan, kemudian masukkan total anxiety ke dalam dependent list dan total stress juga ke dalam dependent list. And then tekan plot. Tekan normality plot with that. Continue. And then OK. OK. Dia akan naik case processing summary and dia punya total participant dia 10. And then dia punya percentage dia apa semua untuk participant. OK, untuk test of normality, macam biasa tengok Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Susah sebut. Okey, kalau kita tengok nilai SIG, kalau kita tengok nilai SIG total anxiety Kolmogorov-Smirnov ni,
0.200. Bermakna nilai dia lebih tinggi daripada 0.05. Sekiranya nilai SIG tinggi daripada 0.05, maknanya data kita bertabur secara normal. So, ini untuk normality. Selesai. Selepas test of normality, kita akan tengok pula descriptive statistik untuk kita nak tahu berapa peratus lelaki dan juga berapa peratus perempuan yang ambil survey ni. So, kita ambil frekuensi analyze, and then ambil analyze ke descriptive statistik, frekuensi, kita masukkan nilai gender. So, macam yang ni, kalau ada buat benda lain juga, contoh macam kaum ke apa ke, so boleh guna dekat sini. Masukkan dekat variable. Dan tak payah tekan apa, just tekan OK. Alright, dia dah bagi. Ini N tolak 1. Kod, tak sure. So, dia dah bagi kat sini lelaki 5, perempuan 5%. Dia 45.5% dia bagi. Alright. Selesai untuk kita nak tengok peratusan lelaki dan perempuan. Simple saja ini. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok level antara anxiety dengan stress pula. Untuk tengok level, kita ambil transform record into different variable. Kita reset. Okey. Masukkan total anxiety ke dalam numeric variable. And then ni output variable, kita tukar nama dia kepada nama yang baru. Contoh kat sini level anxiety. Okay. And then tekan old and new value. Okay, kat sini tekan range. Range ni adalah kita nak letakkan anggaran. Contoh 1 sampai 5 tahap stres dia rendah. 6 sampai 10 tahap stres dia tinggi. Itu bergantung dekat jadual-jadual yang umum bagi tahulah. Contoh banyak ni dia stres, banyak dia stres. So kita akan ikut yang diberikan tu lah. Okay, kat sini contoh aku letak 1 sampai 5. Dulu 1. Add. And then 6 sampai 10. Value 2. Add. And then 11 sampai 15. Value 3. And then add. Ini aku letak aku punya range lah. Ini tekan continue. Change. Dan tekan OK. So itu untuk tengok level lah. So buat benda yang sama juga untuk nak tengok level stress. Ok, ni level anxiety dengan level stress yang aku dah dapat. Ini yang aku buat ni ada kesilapan sikit. Range tak boleh nak baca. So nanti letakkan range yang betul lah, supaya benda tu dapat baca. And then untuk nak tahu dia punya tahap tinggi rendah apa semua tu, masuk kepada variable view. And then tukar dekat sini. Value. 1. Tadi macam 1 tadi kita letak 1/5 kan. So letak rendah. 2. Letak sederhana. And then value 3. Letak tinggi. Okay. Sama juga untuk ni. Just copy and paste. So masuk pada data view. Okay, dia akan bagi contoh responden 1 level relatif sederhana. Untuk yang ni tak baca sebab kosong tadi kot aku silap. So ini adalah level-level yang dia dah bagi, bergantung dekat skala ataupun range yang dah kita tetapkan. So range tu kena betul lah. Kalau range salah dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni, silap sikit. Itu bergantung dekat korang nanti lah, macam mana korang nak ambil range yang betul. Bergantung dekat tajuk korang. Okay, settle untuk level. Okay, selepas tu kita nak run t-test. Untuk t-test, ambil analyze,
ambil compare min, and then independent sample t-test. Ok, bila nak macam ni, masukkan total anxiety, total stress. Biasanya kita tengok total, tapi kalau ada orang tengok min, kalau nak tengok min, masukkan min dalam t variable, test variable. And then grouping variable, kita letak gender. And then kita define group 1, 1. Grup 1 adalah 1, and then grup 2 adalah 2. And then tekan OK. So, dapat t-test. Ini untuk grup statistik. Dia bagi total participant and then 5, 5, 5, 5. Sama. And then kita tengok independent sample test. OK, total anxiety dengan total stress. OK, baik. Kalau nilai SIG dia lebih daripada perpuluhan 0.5, kita akan tengok equal variances. Kalau macam dekat sini, kita tengok SIG total dia. SIG adalah perpuluhan 83. Bermakna tidak terdapat perbezaan antara stres lelaki dan juga stres perempuan. Sebab tadi kita ambil lelaki dan perempuan kan. So macam juga total stress, dia punya nilai dia perpuluhan 0.9. So bermakna tidak terdapat hubungan yang signifikan antara total stress lelaki dan juga total stress perempuan. Okay, selesai. Okay, untuk last kali kita nak tengok relationship. Untuk tengok relationship, ambil analyze. Ambil kepada mana dia? Correlation. Bivariate. Boleh satu. And then masukkan total anxiety dan total stress ke dalam variable. And then tekan OK. Alright, dia akan bagi correlation. So macam biasa juga tengok nilai SIG. Kalau nilai SIG total ni macam ni, perpuluhan 181, maknanya lebih daripada perpuluhan 0.5. So tidak terdapat hubungan yang signifikan antara stress dan anxiety. Okay, yang ni yang kita nak tengok ni, keputusan akhir dia ni. And then dia sama je macam tadi kan. Nampak total stress dekat bawah pun sama juga. So boleh tengok salah satu. So tengok total anxiety. Jumlah SIG dia perpuluhan 181 untuk stress dan anxiety. So kalau hampa buat hubungan antara tidur dengan pencapaian akademik, so guna cara yang sama lah. And then kalau macam ada kaedah lain, mungkin dia tak ada questionnaire yang banyak macam ni, lagi mudah. So ini antara satu kaedah kalau kita ada 2 questionnaire untuk kita punya variable lah. Dan itu saja kot daripada aku. Kalau ada salah silap, maaf lah. Kalau tak faham boleh tanya doktor untuk lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.